Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, syukur alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada hari ini. Terima kasih kepada Prof Bad yang telah mengingatkan kita tentang beberapa perkara, terutamanya tentang mampu lihat dan sebagainya. Banyak amal-amal apa yang kita lakukan. Nak kaitkan sikit dengan apa yang sedang berlaku di negara kita baru-baru ini. Musibah banjir yang amat besar, musibah banjir yang di luar jangkaan. Tak ada siapa menjangkakan negara kita akan ditimpa musibah yang sebegini tanpa disedari, tanpa perancangan yang macam mana pun. Masih juga kita terkesan, sangat-sangat terkesan. Jadi saya di bawah namanya NGO Prihatin Masjid Karya Kampung Rencing Hulu, kita telah tubuhkan satu sayap di bawah masjid kita untuk melakukan kerja-kerja amal, membantu. Ini kali kedua. Yang pertama sekali yang agak besar, kita membantu mangsa yang di Kedah hari itu. Kita sempat membelanja mengumpulkan dana sebanyak 12,000 tak silap saya itu dan hantar ke sana. Tapi itu adalah sekali saja sebab itu terlalu jauh untuk kita pergi hari-hari. Jadi baru-baru ini bila musibah berlaku lagi di negara kita, apa yang penting pada kita adalah untuk redha dengan apa ketentuan Allah SWT. Bila kita dah redha, kita muhasabah diri kita sendiri. Lepas tu seterusnya kita tengok apa yang boleh kita bantu. Kalau kita boleh doa, kita doa. Kalau kita boleh hulurkan tenaga, kita hulurkan tenaga. Kalau kita boleh bantu wang ringgit, kita bantu wang ringgit. Kalau kita boleh pergi sana, kita tengok sendiri apa yang berlaku di sana, kita pergi ke sana. Itu yang penting untuk masa sekarang. Begitu juga dengan tim kita NGO Prihatin Masjid Karya Kampung Rencing Hulu yang terdiri daripada jemaah-jemaah di sekitar kita, NGO di sekitar kita dan juga di luar jemaah kita yang bersatu bergabung untuk melaksanakan aktiviti amal ini. Jadi kita mula bergerak kita mula mengumpul dana. Saya rasa macam hari Sabtu ke Ahad minggu lepas. Kita mula mengumpul dana dan hari Isnin tu kita mula bergerak. Saya bersama Tuan Haji Ambali, satu pick up 4x4 pergi ke sana untuk melihat sendirilah. Kita juga dah bersedia, kita ada beberapa, kita ada cash, kita ada apa-apa yang kita boleh hantar, kita hantar dulu. Kita bergerak ke sana. Nak bergerak ke sana tu lalu batu 9, batu 10 tu dah tak boleh masuk katanya. Pada hari Isnin tu. Jadi tak ada pilihan, kita lalu Semenyih Tekali tu. Lalu Semenyih Tekali, baru jam tu kita sikit je lah lalu jam. Dekat Tekali tu kita dah mula nampak kesan-kesan tanah runtuh. Ada 5-6 tanah runtuh sikit-sikit. Itu pun dah dibersihkan katanya. Kalau belum dibersihkan, saya rasa mungkin jalan Sungai Tekali tu pun tertutup rasanya. Jadi ada satu jalan je, tinggal satu hala saja. Kesan runtuhan pokok-pokok, tanah-tanah dan juga kesan air bukit tu yang turun. Itu pun bahaya juga. Jadi seterusnya kita bergerak ke Nanding. Dekat Nanding Simpang 3 tu kita belok ke kanan ke Sungai Serai tu. Kita bercadang untuk berkampung di situlah. Jadi bila kita tengok tu, mula-mulanya kita tak tahu sebenarnya apa kita nak buat. Sebab kita tak tengok tempat situ. Bila kita tengok betul-betul sebenarnya keadaan sangat-sangat teruk lah. Peti ais tunggang langgang, kereta tunggang langgang, kedai-kedai ni semua, barang-barang semua campak keluar semua, dah tak boleh pakai apa-apa semua. Jangan kata tu lagi, rumah-rumah tilam-tilam. Itu hari Isnin. Hari Isnin tu dah mungkin dia tengah membersihkan rumah orang semua. Memang tak ada yang pakai bersih-bersih lah. Semua berlumpur apa semua. NGO dari mana-mana pun. Masuk pada hari Isnin tu belum ada lagi sekatan. Bila belum ada sekatan tu maknanya semua orang masuk dan jalan sekitar Sungai Serai semua tu sangat-sangat jam sebab tak ada lagi polis yang jaga dan sebagainya. Tapi bila saya pergi semalam tu, saya tengok dah ada mula sekatan. Jadi sekitar jalan tu Sungai Serai, Nanding apa semua tu jadi terkawal sikit. Terkawal sikit, mudah nak keluar masuk. Jadi hari pertama tu bila kita tengok macam tu, kita kebetulan kita ada satu jemaah kita yang ada buka gerai. Dia ada buka satu kawasan gerai tu, nama dia
Agro Night Market. Agro Night Market ni macam satu gerai banyak, rasa 30-40 gerai kecil-kecil macam tu disatukan di satu kawasan tempat tu, dan pengusaha-pengusaha tu yang akan melaksanakan. Jadi orang tertumpu kat sini, macam-macam gerai ada kat situ. Jadi melalui satu jemaah kita ni, kita berbincang dengan dia untuk dia buka satu gerai kedai makan kat situ. Gerai dia itulah dia bersetuju untuk memasak kat situ. Jadi hari pertama tu kita tengok, kita nak bagi apa, nak bagi makan pun air tak ada, elektrik tak ada, dapur gas tak ada, semua tak ada. Kita nak bagi apa? Nak bagi ayam, nak bagi barang kering, nak bagi apa, dia tak ada, dia tak ada apa nak masak, tak boleh nak masak kan. Lagipun orang duk sibuk bersihkan rumah, kita nak suruh dia masak, nak makan. Jadi strategi kita mulanya kita tengok dulu dan kita ubah-ubah strategi dia mengikut keperluan. Hari pertama tu kita merasakan bahawa keperluan dia untuk kita menyediakan makanan. Di hari pertama tu memang pukul 2, hari Isnin tu pukul 2, pukul 3 pun air tak ada lagi. Jadi kita mulalah sediakan, beli barang-barang apa keperluan dulu, kita ayam dan semuanya kita cuba masak. Jadi pukul 2, pukul 3, pukul 4 tu katnya baru kita boleh masak. Dan dari situlah kita mula cari kawan-kawan, cari NGO lain yang nak bersama-sama dengan kita untuk sama-sama memasak hari pertama tu. Akhirnya pukul 3.30, 4 tu kita dapat air ada sikit-sikit, kita dapat masak dan kita teruskan. Lepas tu hari kedua, hari ketiga tu yang kita tumpukan adalah, sampai sekarang ni yang kita tumpukan, yang saya rasa yang diperlukan oleh penduduk Lelangan adalah makanan segera, makanan panas, makanan untuk sedia dimasak. Bukannya bagi ayam, bagi barang kering, itu belum lagi. Sebab dapur masak pun tak ada, rumah pun tak cuci lagi, air pun masih lagi, elektrik pun, komunikasi pun masih lagi on off. Macam tu. Jadi itulah Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, hari ni Jumaat, dah 5 hari kita memasak yang penting sekali. Jadi memasak ni tuan-tuan, saya tengokkan daripada hari ke hari keperluan ni makin lama makin mendesak lah. Dan hari semalam saya tengok dah ramai lagi NGO bawa barang makanan masuk ke dalam pun ada, dia masak kat mana saya tak tahu, pack makanan pun ada, yang masak kat kawasan tu pun makin lama makin ramai. Dan insyaAllah hari Sabtu ada lagi 2 NGO akan team up dengan kita, dengan tim kita ni untuk bersama-sama memasak dalam kuantiti yang lebih besar. Kalau sekarang ni kita periuk 5 kg tu, ada periuk kecil tu kan, kita masak 5 kg tu 50 orang, 60 orang habis, kena masak lagi satu, jadi lambat. So kalau ada 2-3 NGO di satu kawasan tu, insyaAllah akan ada lagi beberapa NGO yang akan sama-sama masak dengan kita. Jadi juga keperluan-keperluan lain yang kita tengok pada masa ni adalah kita dah bagi water jet dan sebagainya untuk sama-sama untuk membantu dia, bagi water jet untuk membersihkan rumah. Dan seterusnya saya berpendapat bila keadaan ni rumah dah bersih apa semua, dia orang dah boleh masuk rumah dan sebagainya, kita kena bagi peralatan untuk dia memasak. Kita tak boleh lah nak terus-terusan memasak untuk dia. Mungkin kita bagi periuk tak, bukan dapur gas, kita bagi dapur gas dan sebagainya untuk jemaah ni boleh memasak. Lepas tu kita supply dengan barang-barang kering dan sebagainya. Jadi saya berterima kasih kepada tuan-tuan jemaah semua yang banyak menerima. Dalam masa seminggu ni kita dapat collect lebih kurang 17,000 tuan. Alhamdulillah. Daripada persorangan, daripada surau-surau luar dan dalam dan kawasan luar, 17,000, dan kita dah belanja lebih kurang 11,000. So duit ni kita akan simpan sikit untuk beli saya rasa dapur gas nanti, tong gas mungkin, dan barang-barang kering. Dan juga ramai yang dah hantar barang-barang kering. Kalau ada yang nak hantar barang-barang kering, contohnya beras, telur, tepung, gula, yang boleh tahan lama ni boleh hantar kat surau-surau atau hantar kat masjid. Nanti satu hari bila penuh satu pick up pun kita akan hantar ke sana. Dan duit yang paling senang RM1 lah, hantar saja kepada akaun masjid, semua hantar akaun masjid, dan saya akan kumpulkan dan beli barang-barang. Satu lagi yang diperlukan sekarang ni adalah kita tengah cari satu periuk besar, periuk gas. Sebab sana elektrik pun dalam keadaan yang tidak menentu, kegunaannya sangat tinggi. Kadang-kadang guna dapur elektrik tu, kadang-kadang tak ada elektrik, ataupun elektrik kejap terputus. So kita ada satu dapur gas tu, saya tengok kan harga dia agak mahal jugalah. Jadi mungkin ada tuan-tuan
yang ada yang mungkin yang dah terpakai ataupun yang dah tak guna kat rumah lama tu, kalau ada, sebab dia guna gas senang je, tong gas saja, bolehlah sama-sama telefon saya ke dan sebagainya. Dan juga terus menerima wang ringgit kita akan sampaikan daripada masa ke semasa. Satu lagi ada solat hajat nanti insya-Allah akan dipimpin oleh Prof Bat kita lepas Jumaat ni. Kita terus solat hajat, kita mohon mudah-mudahan kita diberi keredaan oleh Allah SWT untuk melalui musibah yang sebegini insya-Allah. Jadi itu saja sedikit banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.